Said Ibrahim bin Said Noh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Datuk Dipertua. Sebelum pergi kepada soalan, izinkan saya cuma membuat sedikit makluman, iaitu susulan daripada usul berkenaan dengan rancangan pengilhakan ataupun annexation plan oleh Israel yang telah dibincangkan pada minggu lepas, telah dibahaskan dan telah disetujui sebulat suara oleh wakil rakyat, pembangkang dan juga kerajaan. Maka pada hari ini saya akan edarkan satu petition ahli-ahli parlimen nanti untuk ditandatangani. Itu saja. Terima kasih. Nanti saya. Terima kasih Datuk Betul. Soalan saya nombor 5. Nombor 6, tak maaf. Yang Muhammad? Menteri? Silakan. Nahmaduhu wa nashkuruhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Terima kasih Tuan Speaker. Dan terima kasih Wabi Ledang. Soalan ini menunjukkan Wabi seorang pemimpin yang ambil berat dan sangat prihatin kepada masalah rakyat. Terima kasih. Saya ingin mengucapkan Hari Sarawak kepada semua MP Sarawak dan khususnya kepada sahabat saya YB Timbalan Menteri Kesihatan 2, YB Arun. Tuan Speaker, saya ingin juga mengucapkan tahniah dan terima kasih kepada semua rakyat Malaysia yang telah membuat pengorbanan untuk memerangi kes COVID sejak dia mula melanda Malaysia ini. Atas kesungguhan, komitmen, kesabaran, ketabahan dan keredaan ini, mudah-mudahan Allah SWT memberikan kebaikan pada semua. Tuan Dipertua, Kementerian Kesihatan sentiasa memantau perkembangan kejadian penyakit-penyakit di peringkat global dan peringkat tempatan. Maklumat yang diperolehi membolehkan pengesanan awal, kesiapsiagaan dan respon terhadap wabak penyakit berjangkit maupun penyakit tidak berjangkit dapat dilaksanakan dengan cepat. Wabak penyakit berjangkit dipantau rapi di peringkat Kementerian Kesihatan, di mana setiap wabak yang berlaku di sesuatu lokaliti akan disiasat dilaporkan kepada Pejabat Kesihatan Daerah PKD dan seterusnya kepada Jabatan Kesihatan Negeri dan Crisis Preparedness and Response Center CPRC Kebangsaan. Seperti mana yang digariskan dalam Plan Pengurusan Bencana peringkat Kementerian Kesihatan Malaysia 2015. Semua penyakit berjangkit berpotensi untuk menjadi wabak di Malaysia. Antaranya wabak keracunan makanan, penyakit tangan, kaki dan mulut, tuberkulosis, campak dan denggi. Selain itu, terdapat juga penyakit-penyakit lain yang berpotensi menyebabkan wabak seperti mana yang dinyatakan pada dokumen Case Definition for Infectious Disease in Malaysia 2017. Manakala terdapat 32 penyakit berjangkit yang wajib dinotifikasikan di bawah jadual 1 Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988 iaitu Akta 342. Yang juga berpotensi menyebabkan wabak sekiranya tidak dikawal dengan lebih awal. Selain itu, KKM juga berproaktif dalam memastikan penularan wabak di Malaysia dapat dicegah dengan mewujudkan plan-plan tindakan penyakit yang spesifik seperti Plan Strategik Pencegahan dan Kawalan Denggi Kebangsaan 2020-2024, Plan Strategik Eliminasi Malaria Kebangsaan 2011-2020, Plan Pengurusan Wabak Malaria 2016, Plan Tindakan Bersepadu bagi mencegah dan mengawal kejadian penyakit tangan, kaki dan mulut 2006 dan plan tindakan penyakit-penyakit berjangkit yang lain yang boleh diakses melalui sesawang KKM. Malaysia juga sentiasa bersiap siaga dalam memastikan pengesanan awal seterusnya mengekang penularan penyakit berjangkit emerging yang berpotensi yang menyebabkan kejadian kecemasan awam. Ini terbukti apabila Malaysia berjaya mengawal penularan penyakit emerging seperti Nipah encephalitis 1998, SARS 2003, Influenza A H1N1 pada 2009 dan MERS pada 2014 sehingga kini. Speaker, Malaysia juga telah menjalani proses evaluasi oleh pihak Pertubuhan Kesihatan Antarabangsa WHO melalui Joint External Evaluation JEE pada Oktober 2019. Di mana hasilnya dengan evaluasi berkenaan, Malaysia telah menunjukkan kapasiti dan capability bagi menghadapi situasi kecemasan kesihatan awam. Oleh yang demikian, sejurus penyakit COVID-19 ini dikesan KKM telah mengambil pelbagai tindakan bagi meningkatkan kesiapsiagaan dan respon dalam menangani wabak ini, antaranya meningkatkan kapasiti fasilitas kesihatan, peralatan perubatan, bekalan ubat yang mencukupi, kesediaan makmal, serta menubuh penumbuhan pusat kuarantin dan rawatan berisiko rendah. Menyedari hakikat ini, KKM mengambil inisiatif memperkasakan komuniti melalui pendekatan cegah dan didik, amal, patuh dan pantau iaitu CAPP, bagi mendidik masyarakat supaya lebih bertanggungjawab
dan membolehkan rakyat sendiri menjadi barisan hadapan dalam melindungi diri, keluarga dan masyarakat. Yang Muhammad, panjang lagi. Sikit lagi. Yang Muhammad, dah pukul 11. Banyak lagi soalan tak dijawab. Kalau terlampau panjang, bagi jawapan bertulis. Bagi memperkukuhkan lagi pelaksanaan program DRRP menggunakan pendekatan CAPP. Yang Muhammad, ada lagi soalan tambahan untuk kementerian Yang Muhammad. Baik, jadi jawapan ni, bagilah jawapan bertulis. Ini dah pukul 11. Okey, Tuan Speaker. Banyak lagi nak minta. Saya bagi yang bertulis. Terima kasih. Terima kasih. Silakan Yang Muhammad, soalan tambahan yang pertama. Terima kasih kepada Timbalan Menteri atas jawapan tadi. Saya ambil kesempatan ini juga untuk mengucapkan terima kasih kepada pihak Kementerian Kesihatan dan juga frontliners petugas kesihatan di atas tugas yang baik untuk mengawal COVID-19. Saya pergi kepada soalan tambahan. Saya difahamkan bahawa Kementerian MOSTI dan juga Kementerian Kesihatan sedang bekerjasama untuk membangunkan vaksin, kemandirian vaksin negara. Jadi soalan saya, apakah perincian perkembangan kerjasama Malaysia dan negara lain dalam pembangunan vaksin COVID-19 dan juga perancangan kementerian dalam memastikan negara ada keupayaan untuk menghasilkan vaksin bagi mana-mana wabak pada masa akan datang? Terima kasih. Silakan Yang Muhammad, Menteri. Terima kasih, Ledang. Usaha untuk mendapatkan vaksin ini adalah usaha yang berterusan. Dan daripada dulu lagi, untuk mendapatkan vaksin, umpamanya kita macam denggi umpamanya, kita masih tidak ada lagi vaksin yang sesuai untuk denggi sekalipun, dah begitu lama. Dan usaha yang dilakukan sekarang ni oleh KKM dan MOSTI dan juga beberapa negara lain seperti China dan sebagainya adalah usaha untuk mendapatkan vaksin yang setepatnya. Terus tentu memerlukan kajian yang sangat mendalam dan juga perbelanjaan yang tinggi dan usaha yang terus menerus. Walaupun banyak negara mengatakan mereka itulah hampir pada pencapaian vaksin, tapi kebimbangan kita ialah fasa-fasa, ujian-ujian fasa klinikal dan sebagainya masih di peringkat awal sebenarnya. Jadi untuk mendapatkan vaksin yang seawal itu mungkin tidak akan berlaku, memerlukan beberapa tahun. Tapi untuk perincian yang seterusnya, mungkin saya boleh bagi Ledang pada jawapan yang bertulis pada masa akan datang. Terima kasih, Ledang. Silakan. Yang Muhammad Call-a-Cry. Terima kasih. Soalan pertama saya ialah sejauh manakah keberhasilan hotspot trackers dalam membantu kementerian dalam mengesan pengguna yang mempunyai risiko tinggi dan terdedah dengan COVID-19 ini. Terima kasih. Jadi kerajaan telah menyatakan bahawa semua yang datang daripada contohnya yang balik daripada luar negara ataupun yang rakyat yang ada di Malaysia ini supaya untuk download dan wujudkan MySejahtera, di mana melalui MySejahtera ni satu perincian, satu aplikasi yang boleh memantau apa yang berlaku pada diri kita, pemeriksaan kendiri dan sebagainya, dan juga melalui MySejahtera ni boleh dicari di manakah kita berada dan sebagainya. Jadi kita menyarankan supaya rakyat di negara ini semua download aplikasi ini dan mengambil tanggungjawab ini untuk menggunakan MySejahtera apabila kita bergerak ke mana-mana sekalipun. Jadi tidak akan timbul lagi soal bila kita masuk sesuatu premis ataupun bangunan ataupun sesuatu industri umpamanya, kita terpaksa menulis dengan tangan dan sebagainya. Jadi penting sekali semua orang download aplikasi ini kerana pada ketika ini kita ada lebih kurang 6.5 juta rakyat kita yang download aplikasi ini. Yang ini merupakan satu daripada kaedah untuk kita menentukan kesihatan diri kita dan sebagainya. Jadi saya harap sangatlah supaya rakyat Malaysia, khususnya MP-MP kita kat sini semua, pastikan kita sudah download MySejahtera untuk terima kasih. Yang Muhammad